Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani semuanya. Baik, kita baru sebentar mendengar pembentangan daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, dan kalau punya 10 minit saya terpaksa menyusun kembali pemikiran saya. Pertama-tamanya untuk merakamkan jutaan tahniah kepada menteri dan kementerian dan kerajaan kerana buat julung kalinya setelah 14 kajian sejak 1985 diadakan, dijalankan. Inilah buat pertama-tama kalinya. Terakhir adalah The Malaysian Health System Research daripada Harvard University 2017, sebelum saya masuk MOH 2018. Itulah yang terakhir. Tetapi buat julung kalinya, inilah dia, assemblance dengan izin, satu paparan, satu pencerakinan sebuah dasar kesihatan. Dan saya perlu mengucapkan tahniah, dan justru saya tidak punya masa, saya mesti masuk, tak ada reverse gear dah ni, timbalan menteri, timbalan yang dibetul. Maaf, kalau saya boleh terus sebutkan, sementara saya sudah membaca dan berulang kali juga saya memerhatikan dan meneliti, menekuni kertas putih ini, saya perlu merakamkan bahawa ianya bersifat sangat menyeluruh, komprehensif, mampu dan telah berani menggarap permasalahan-permasalahan kesihatan yang semua kita sedia maklum akan apapun dari sudut kesesakan, masa menunggu, dan segalanya yang bolehlah kita sebutkan sebagai underfunded, overcrowded, overwork dan sebagainya itu dengan izin. Tetapi kesemua itu adalah gejala dan kegiatan ataupun senarionya. Yang lebih penting pada kita garap yang dipetua timbalan adalah sebenar-benarnya tentang reform. Kalau kita hanya sekadar mahu melakukan lebih baik atau dengan izin, more of the same or maybe slightly better than the same, bermakna tidak ada reform. Dan ketika saya memerhatikan ini ada reformasinya, dan walaupun ia agak tidak berapa terstruktur ataupun not very structured dengan izin, tetapi it's there. It's everywhere, but it's there. Jadi kalau kita yang punya sikit critical mind ini, kita akan cuba menyusunnya. Jadi oleh kerana waktu hanya tinggal 7 minit, saya mau pergi terus sementara saya merakamkan 4 tunggak itu adalah penting dalam menggarap permasalahan terkini, penjagaan sistem kesihatan, dan 15 strategi itu sangat, saya kira, juga menyeluruh. Namun apa yang akan jadi penentu kejayaan ini, timbalan yang dipetua? Saya letakkan 2. Pertama, andainya ia tidak dipandu dan dikemudi dengan satu komitmen yang rentas kementerian, kerana health policy is in all, health is in all policy, all sectors, dengan izin, maka utama yang perlu dirakamkan sini adalah komitmen bukan saja daripada YBMK. Saya meletakkan andainya kalau Yang Berhormat Tambun Perdana Menteri tidak lead the charge dengan izin, tidak mengambil leadership dan leadership, bukan stewardship, bukannya management, leadership untuk memastikan memastikan reform ini berlaku, dan provide that visionary role, that leadership role, saya takut ia akan dengan istilah dead in the water atau mengalami still born, still birth, ataupun mati ketika belum juga lahir. Lalu saya menekankan bahawa tidak kurang daripada Perdana Menteri sendiri wajib untuk memberikan segala kepimpinan dalam hal ini, dan ia mesti dipandu umpama ada satu yang langsung diletakkan di bawah jabat Perdana Menteri dengan Menteri Kesihatan dan yang lainnya. Jika kita tahu kesihatan ini rentas semua,
Untuk pengetahuan semua, 80% penentu kesihatan rakyat dan kesihatan awam adalah daripada apa yang diistilahkan sebagai the social determinants, yang tidak ada mengait dengan fasiliti kesihatan, yang menentukan hanya 20% daripada penjagaan patient dan juga population. 80% ditentukan oleh yang dikatakan sebagai faktor sosial ataupun the social determinants, antara lainnya poverty, education, persekitaran, diet dan segalanya. Jadi kalau kita faham itu, maka kita akan letakkan mustahak untuk the social determinants itu, dan juga pendekatan itu mesti bersifat begitu. Kalau kita hanya hospital based, curative based, kita akan mengalami masalah. Saya memahami anjakan daripada curative hospital based care kepada apa yang diistilahkan sebagai promotive, preventive, primary health care itu dan public health care itu, ataupun the public health, pendekatan yang meletakkan population management itu lebih penting atau sama penting, ataupun mesti didahulukan, mesti diberikan penekanan daripada hanya menekankan persoalan patient care, which akhirnya akan menjadikan kita satu paradigm sick care daripada apa yang sebenarnya seharusnya menjadi health care yang kita dakwa. Tetapi pendekatan itu mesti berubah. Itu satu hal. Tetapi yang saya sebutkan tadi adalah social determinants yang agak berbeza, sebab perkara itu menuntut supaya kita berikan pendekatan itu mesti dipimpin dan dipandu oleh the highest level of leadership of the government and the cabinet, Perdana Menteri sendiri. Noktah kedua, timbalan yang dipetua pada saya adalah terkunci dan terungkap keseluruhan perkara ini dalam apa yang disebutkan oleh YBMK, dan ia terkait dengan persoalan pembiayaan dan kewangan. We are effectively, dengan izin, kita adalah satu sistem penjagaan kesihatan yang predominantly adalah tax based, datang daripada consolidated fund atau wang yang disatukan daripada tax, daripada cukai. Itu kalau kita mau juga 5%, kita perlu tahu bahawa 5% itu KDNK kurang lebih akan tidak kurang daripada 130 bilion untuk 5 tahun. Bahkan dengan kata lain 30 bilion setiap tahun, kurang lebih begitu, untuk kita pertingkatkan. Of course, dia akan meletakkan satu apa yang dikatakan kos melepas yang sangat tinggi. Bukan saja kesihatan penting, tetapi ada juga ada sektor pendidikan, sektor sosial dan sektor yang lain juga penting. Maka dengan kata lain, kita perlu melihat pada persoalan pembiayaan itu bukan hanya menuntut persoalan 5% KDNK itu. Di sini disebutkan oleh Menteri sebentar tadi. Akhirnya, saya nak simpulkan mudah sikit. Istilah yang digunakan adalah the strategic purchaser. MOF menjadi strategic purchaser. Untuk melakukan ini, timbalan yang dipetua adalah untuk kita memahami reform yang diperlukan. Dan reform yang diperlukan itu membawa beberapa pendekatan, ataupun ia akan terkait dan melibatkan beberapa pendekatan, mekanisme, dan antara lainnya MOH KKM menjadi strategic purchaser. Untuk MOH menjadi strategic purchaser dan fasiliti itu menjadi autonomous seperti mana yang disebutkan dalam ini. Saya yakin ramai yang kurang faham dari sudut itu, tetapi saya ingin tekankan bahawa to perform that, kita mesti ada satu pendekatan pembiayaan yang sifatnya, saya tidak katakan insurans, tetapi ia mesti bersifat pendekatan keuangan yang di pooled and prepaid. Kita berbelanja secara tidak efisien, timbalan yang dipetua. Justru kerana itu, pendekatan ke depan ini adalah untuk benar-benar mendapatkan satu sistem pembiayaan yang sementara ianya sebagian besarnya sistem cukai, tetapi ia mesti menggemblengkan seluruh sumber-sumber pembiayaan kesihatan yang lain. Yang antara lainnya 34% adalah daripada out of pocket expenditure yang sangat tidak efisien. Kita boleh gemblengkan seluruh sumber-sumber yang lain. Dan di situlah sama ada ianya bersifat employees insurance, sama ada ia bersifat endowment, wakaf, zakat dan sebagainya seluruhnya. Tetapi yang mustahaknya memahami reform ini akan hanya mampu kita laksanakan
andainya kita mempunyai pembiayaan yang ada di sana satu National Health Fund yang menggembling seluruh sumber-sumber yang lain. Daripada situlah MOH akan punya keupayaan menjadi strategic purchaser. Dan ketika dia membeli services dan semua ada daripada public, daripada awam dan juga daripada private, ia sekaligus akan menggarap persoalan dikotomi, dikotomi public dan private itu, kerana MOH ataupun satu badan yang dinamakan apapun badan XYZ namanya, mungkin satu masa dulu kita katakan Protect Health. Mana Protect Health itu dijana atau ditubuhkan kerana itu, maka mampulah MOH untuk berperanan sebagai strategic purchaser. Dengan kata lain, apabila ianya melaksanakan tugasan itu, ia menjadi efisien. Ia menjadi efisien dan ia menjadi efektif dan sekaligus dapat memecahkan tembok public dan private itu. Tetapi ianya mesti kita perbincangkan sebab ianya satu konsep yang baik, tetapi the devil, as they said, is always in the detail. Saya harap perbahasan yang 5-10 minit ini memang tidak cukup timbalan yang dipetua. Kita perlu perbahasan yang lebih lumat, lebih tuntas, dan saya tahu kawan-kawan lain juga tergendala untuk menyampaikan apa juga pandangan-pandangan yang lebih serius kecuali untuk mengulang apa yang ada dalam Kitab Putih ini. They are all motherhood statement. Cadangan-cadangan yang baik. Tapi pada saya, apa dia kunci? Kuncinya dua. Leadership must take responsibility. Kepimpinan mesti garap cabaran ini. Dan kedua, persoalan pembiayaan. Dari segi pembiayaan, mesti kita pandang daripada sudut satu yang dikatakan pool dan prepaid. Ada yang menyebutkan social health insurance, national health insurance. Tapi kita mungkin adakan satu yang hybrid. Akhirnya timbalan yang dipetua, akhirnya kalau boleh saya sebutkan, di situ jugalah akan kita dapat perbaiki sistem penghantaran, dan sistem penghantaran ini terkait dengan persoalan apa yang kita sebutkan sebagai digitalization dan digital transformation of our health system yang tergendala sekian lamanya. Saya memandang persoalan national EMR itu bukan saja satu yang bersifat tool, tetapi ia adalah transformatif dalam memberikan one citizen, one record and a master patient index seamless. Dalam semua fasiliti kesihatan kita ni, seorang pasien itu hanya boleh ditanya satu soalan sekali kerana semuanya sudah ada dalam master patient indexnya. Dan the horizontal integration, vertical integration of our entire facilities, both public and private, that will be, maaf cakap dengan izin, a vibrant health system worthy of our negara madani. Terima kasih. Terima kasih timbalan yang dipetua kerana baik hati Buniman untuk memberikan saya sedikit waktu yang lebih. Terima kasih.